Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syairah binti Hamdan. Saya merupakan graduan sarjana muda Genetik dan Biologi Molekul Universiti Melaya dan saya habis belajar graduasi pada tahun 2018. Okey, untuk kos Genetik dan Biologi Molekul ni di Universiti Melaya, ini merupakan salah satu kos yang ada di Department Biologi, Institut Sains Biologi Universiti Melaya. So, Genetik dan Biologi Molekul kami ada 7 semester secara keseluruhan dan ada dua training, iaitu latihan industri, pergi internship pada penghujung tahun ketiga dan juga kita ada final project tahun akhir lah, yang mana membolehkan kami untuk apply apa yang kami belajar kepada eksperimen. Okey, kalau orang tak tahu apa itu genetik dan biologi molekul, terasa sangat advance, sebenarnya mudah saja. Boleh saja lihat biologi kita masa kita form 4 dan form 5. Benda-benda yang asas seperti susunan susunan kromosom dalam mitosis dan meiosis, dan kalau ingat 4 base yang utama A, G, C, T, kemudian daripada susunan base itu terjadinya amino acid, kemudian terjadinya 4 level of protein, primary, tertiary, secondary, tertiary semua. Dan juga ada subjek daripada biologi form 5 yang menunjukkan ada certain parents ni kekurangan kromosom ni, kemudian jadi anak macam ni. So itu semua ialah asas-asas kepada genetik dan biologi molekul. Okey, so di peringkat sarjana muda ada beberapa subjek asas yang kami telah belajar, antaranya ialah asas genetik. Asas genetik ni boleh saya katakan lebih advance daripada apa yang kita belajar daripada form 5. Belajar tentang asas-asas Mendel, bagaimana ada yang homogeneous, homozygous, heterozygous, akhirnya dapat anak sekian, dan juga ada subjek molekular genetik. Molekular genetik ni menarik sebenarnya sebab kita belajar tentang benda yang halus-halus yang saya cakap tadi tentang base yang menjadi amino acid kemudian jadi protein, gene expression, itu semua adalah asas kepada molekular genetik. Dan juga satu lagi yang menarik ialah tentang kanser. Kanser ni ialah aplikasi daripada subjek asas iaitu immunology. So immunology kami belajar tentang bagaimana badan kita manusia yang dara ni cuba untuk mempertahankan diri sendiri daripada anasir-anasir luar. Sebagai contoh pandemik sekarang, so badan kita ni sebenarnya sangat power. Our B cells dan T cells sebenarnya sangat berfungsi dengan sangat baik, dan itu membawa kami kepada kefahaman tentang kanser. So, kami belajar tentang kanser, bagaimana kanser terjadi, apa sebenarnya teknologi yang ada sekarang untuk melawan kanser. Okey, habis je 7 semester, kemudian kami berpecah. Ada yang masih lagi dalam masih lagi dekat dalam career bidang genetik dan biologi molekul. So mungkin orang ingat jadi belajar sahaja genetik dan biologi molekul ni mereka cuma boleh jadi ahli genetik sahaja. Tidak, walaupun itu sebenarnya satu pekerjaan yang semua orang idam-idamkan, tapi tidak. Kami boleh pergi ke beberapa lapangan lain. Sebagai contoh, boleh bekerja di lab, boleh bekerja di industri sebagai contoh, untuk mana-mana industri sains, dan juga boleh menjadi seorang researcher. So, ke mana kami boleh pergi bidang-bidang ini? Ada banyak cabang. Antaranya kami boleh pergi kepada molecular medicine, perubatan. Kami juga boleh pergi kepada aplikasi genetik kepada animal. Animal ni haiwan, merangkumi manusia dan juga haiwan. Dan juga kami juga pergi kepada teknologi tumbuhan. So itu semua ialah antara aplikasi-aplikasi daripada genetik dan biologi molekul. So sepanjang kami berada 7-8 semester dalam kos ni, ada beberapa skill yang kami telah belajar. Antaranya saya boleh ceritakan apa yang saya belajar sampai apa saya apply dalam saya punya final year project ialah PCR, polymerase chain reaction. So sewaktu saya punya FYP, saya kena buat to detect the presence of porcine elements. So apa tu detect the presence of porcine? Ialah mengenal pasti keberadaan elemen porcine babi dalam makanan. So saya kena ambil daging babi yang saya beli. Lepas tu kena extract DNA dia, dan dia akan dekat dalam tube halus je, tak nampak pun DNA tu yang mana. Kemudian
Itu satu part. Satu part lagi ialah saya kena ambil saya kena tengok perhati DNA spesies babi itu daripada database. Kemudian saya kena cari part mana yang paling unik. Kemudian saya kena kenal pasti part tu. Kemudian saya akan buat primer daripada situ. So primer ni yang kita akan masukkan dekat dalam. Primer ni kita boleh buatlah, hantar ke lab. Kemudian kita akan masukkan dengan DNA yang saya dah extract tadi. Kemudian kita akan tengok adakah primer dan DNA babi itu boleh bercantum ke tidak. Kalau dia bercantum, bermaksud adalah, dan primer saya berkesan, dan itu boleh menjadi aplikasi kepada industri-industri makanan halal sebagai contoh. So itu adalah antara satu benda yang menarik lah, yang graduan-graduan selalu genetik dan biologi molekul boleh belajar. Antara lain, kalau kita tahu sekarang sewaktu pandemik, semua test untuk uji seorang itu ada COVID ke tidak ialah kita akan buat qPCR. So qPCR juga ialah salah satu skill yang boleh dipelajari sewaktu belajar genetik dan biologi molekul. Okey, selepas habis 7 semester, adakah saya seorang ahli genetik? Adakah saya bekerja di lab? Adakah saya masih berada dalam bidang kajian genetik dan biologi molekul? Jawapannya tidak. Saya sekarang ialah seorang guru di Pusat Bimbingan Alternatif Al-Islamiah, iaitu sebuah sekolah alternatif untuk pelarian Rohingya di Selangor. Okey, tetapi walaupun saya tidak lagi berada dalam bidang genetik, saya tak merasakan 7 semester saya, 3 tahun setengah ke 4 tahun saya itu satu period yang, satu tempoh masa yang berbazir. Sebab apa? Sebab saya sangat menghargai apa yang kami belajar sewaktu kami berada dalam tempoh sarjana muda, dan perkara-perkara yang kami belajar pada waktu itu sangat memberi saya perspektif yang bagus untuk melihat masyarakat dan juga membantu saya dalam sisi pengajaran saya. Walaupun audiens saya ataupun pelajar saya yang mengajar ialah anak-anak sekolah rendah, tetapi kefahaman kita pada biologi itu sendiri, walaupun dia besar, sangat membantu saya untuk saya praktiskan, dan sebab saya nak bagi overview yang lebih besar kepada anak-anak. So pada saya itu ialah aplikasi yang terbesar daripada apa yang saya belajar dan praktikkan kepada apa yang saya buat. Dan untuk adik-adik ataupun pendengar sekalian, jangan risau kalau pada satu masa tu kita rasa apa yang kita belajar dengan apa yang kita kerja tu sangat-sangat berbeza. Sebab saya sendiri sebagai contoh, saya sedar yang mungkin saya tidak akan bekerja dalam bidang genetik ini sejak awal lagi, sejak sarjana muda lagi. Tetapi tak mengapa, sebab bila kita dah mulakan sesuatu, kita kena habiskan. Betul-betul kita kena habiskan. Suka ke tak suka ke, kita dah start dah. But it is always okay untuk kita mula semula. Jangan risau. Walaupun kita rasa, saya tak minat lah dengan benda ni, tapi kita dah berada dekat situ dah. Jangan bazir masa, teruskan, mulakan, dan it is always okay to start fresh. So yang penting ialah determinism, maksudnya keyakinan, grit, you punya passion untuk teruskan apa yang you telah lakukan. Dan untuk adik-adik yang sedang mencari hala tuju, jangan risau, teruskan explore apa-apa yang kalian mahu. Banyak saja peluang, rezeki Tuhan lain-lain, tapi tak mengapa, teruskan, dan it is always okay to choose whatever that you want to choose.